Hello everyone, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, so hari ini bersama dengan saya Luqman. Saya Azlan Jaiz. So kita macam biasa lah kan. Pagi ni kita ada Big to Bazaar Grocery. Ya, betul. So kita bersiaran sebenarnya hampir 2 ke 3 minggu lah kan. Masuk ke 3 minggu lah, minggu ketiga lah sebenarnya ni. Okay, so untuk pagi anda, untuk menceriakan pagi anda, betul. So kita membawakan kepada anda Big to Bazaar Grocery. Ya, betul. Sebab kita nak ingatkan bahawa yang mana selain daripada barangan-barangan yang ada di Big to Bazaar website tu okey, yang mana anda boleh lawati website kami www.bigtobazar.com okey, untuk anda beli banyak sebenarnya barang betul, okey, barangan yang ada di sana. Okey, tetapi selain daripada itu kami juga ada Big to Bazaar Groceries okey, untuk sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Betul. Cara dia Okey, so cara dia ada beberapa cara lah tuan-tuan. Yang pertama, kita boleh dapatkan link ataupun pautan di FB official kami, Big to Bazaar Official. Alright, and just search di FB, Big to Bazaar Official, dan dapatkan link Big to Bazaar Grocery di sana. Okey. Itu yang pertama lah. Yang kedua, anda boleh WhatsApp. Kita boleh minta kru untuk tunjukkan nombor telefon. Okey. So anda boleh buat tempahan di 012-427-7783, atau mungkin anda baru nak melihat senarai ataupun list buah-buahan ataupun sayuran yang ada, okey, boleh berhubung dengan tim kami di nombor yang tertera di kaca skrin anda. Okey. Selain daripada itu, anda juga boleh menggunakan QR code. Anda scan saja QR code. Okey, kita minta kru untuk tunjukkan QR code kepada penonton di luar sana. Okey, ya. Ini adalah QR code, okey, yang memang akan sentiasa terpapar di skrin anda, okey. Jadi apa yang perlu anda lakukan, anda just scan QR code, dia akan terus ke pautan Google Form. Okey, Google Form, dan anda boleh tengok senarai barang-barangan yang tersedia dalam Big to Bazaar Groceries. Okey, terdapat pelbagai jenis sayur-sayuran, okey, dan juga buah-buahan lah. Okey, untuk kali ni okey, pagi-pagi ni macam biasa kita dah towards kepada Chinese New Year. Walaupun kita dalam keadaan PKP, okey, yang mana kita telah dilanjutkan semalam. Okey, telah pun dilanjutkan hingga 18 Februari untuk orang kata semua negeri kecuali negeri Sarawak. Betul. Dalam keadaan sekarang ni PKP yang dah kes aktif kes atau kes baharu yang dah hit 5,000 lebih itu memang sangat-sangat menakutkan sebenarnya. Tapi mengikut Alan share hari tu, pakar perubatan dia memberikan pandangan bahawa kes-kes yang melonjak naik ni mungkin disebabkan test ataupun swab test yang dibuat tu dalam keadaan skala yang lebih besar. Betul. So menyebabkan orang yang positif tu ataupun kes positif itu nampak agak melonjak lah. Kes harian tersebut. Okey, tapi saya bersetujulah sebenarnya. Okey, saya bersetuju. Mungkin ada orang kata saya ni pro science sikit lah. Saya memang daripada dulu saya pro science. Okey, setiap benda untuk anda katakan tu kalau boleh dia berdasarkan kajian. Okey, kalau boleh jangan maksudnya untuk anda menjadi panik. Okey, sebagai contoh kan kita cerita ini sebelum kita berceritalah tentang buah-buahan sayuran. Biasalah pagi ni kita akan memulakan pagi kita dengan orang kata sedikit perkongsian lah. Saya betul. Kan? Betul tak? Betul. Okey, sedikit perkongsian yang mana bagi saya macam untuk kita menjadi panik, kita kena faham sesuatu dulu. Jangan terus kita panik. Macam orang selalu buat meme dekat dalam tak kira Facebook, Twitter dan sebagainya. Bila ada seseorang okey membuat satu statement yang mungkin akan menyebabkan orang panik, dan meme dia adalah okey, apa pula aku buat? Menggelabah sekarang? Jadi kita tak perlu menggelabah pun. Respon ya. Macam mana? Betul lah, macam first PKP dulu. Sehari sebelum tu roti gardenia tu habis. Jangan kata sehari sebelum, Okey, rakan saya yang ketika itu tinggal di Jalan Kuching. Okey, one of our ex-lawyer dulu. Okey. So dekat dekat tempat saya memang ada roti. Okey. So dan habis lagi lah, belum habis lagi lah. Habis sebenarnya tapi habis. Tapi sebab memandangkan di kawasan dia tu, macam saya di area saya tu, di rumah lama dah. Di rumah lama, rumah lama dengan rumah baru dekat je. Rumah lama dengan rumah baru tu selang berapa meter je kot. Okey. So di kawasan saya tu alhamdulillah
maksudnya di kondominium saya tu bawah tu memang ada kedai, dan selain daripada tu di kawasan saya tu memang ada kedai yang terlampau banyak. Kalau tak pergi kedai A, ada kedai B, tak ada kedai B, ada kedai C. Terlampau banyak grocery shop dekat tempat saya. So jadi saya memang saya update lah okey untuk dapatkan roti tu, dan satu hari tu saya dapat roti, saya terus call dia sebab dia cakap dia ada message dekat dalam group. Dia message dalam group siapa ada roti. Dia mengidam ya, saya pun tak tahulah kenapa. Okey, tapi saya kesianlah sebab dekat tempat dia susah nak dapat sebab yalah nak keluar, tempat dia memang agak jauh. Dan di kondominium dia bawah tu mungkin grocery shop dia tu mungkin tak ada. Tak ada roti. So jadi saya belikan, masa tu dia hantar guna either Grab ataupun dia guna bungkus seat. Saya tak berapa ingat. Asal bungkus seat tu? Mungkinlah bungkus seat kot saya rasa. So kepada ketika itu. Tapi nak katanya sangat tak berbaloi kita nak planning tak tentu arah ni. Betul. Okay. Bila kita dah memikir balik zaman atau PKP pertama dulu lah sampai setiap hari roti habis. Kita rasa macam itu sangat kelakar. Ya. Roti kalau tak roti bukan boleh simpan lama. Betul. Kalau beras habis kita boleh faham lah kan. Yeah. Mungkin orang nak buat stok ke apa kan. Ini roti habis. Sebab roti paling lama boleh tahan pun seminggu. Ya, betul. Paling lama. Itu pun mungkin dah start keras, dah naik cendawan. Betul. Man, kalau balik kepada cendawan tu. Okey, dulu masa saya kerja sebagai Food Safety and Hygiene Officer di salah satu pasaraya yang terbesar di Malaysia. Right. Okey. So saya menggunakan perkataan tu dekat ni ada cendawan. Kena gelak. Memang saya kena gelak. Dah lah saya berada di Food Safety and Hygiene. Okey, dan saya menggunakan terms yang salah. Cendawan boleh makan je, boleh kebus. Bila saya gunakan perkataan cendawan, okey, satu department gelakkan saya. Dia kulat lah. Betul. Okey. Kita biasa tengok naik tu cendawan. Ya, cendawan. Bila dia macam tumbuh, naik ke atas. Okey, berwarna hijau-hijau, kita kata menggunakan cendawan. Tak tahu sebab benda tu kita dah gunakan daripada kecil. Betul, dah terbiasa. Dah terbiasa daripada kecil. kecil. Kita faham lah bila orang sebut cendawan tu. Kulat lah sebenarnya. Tapi bila, yelah, saya berada di satu department yang sepatutnya menggunakan terms yang atau terma yang betul, tapi saya gunakan. Tengok ni roti ni dah naik cendawan. Satu department gelakkan saya lah masa ketika itulah. Okey Ran, so kita Syalan sebut tadi kita pun dah dilanjutkan PKP yang sebagainya. So Pintu Bazar Grocery menawarkan perkhidmatan yang sangat menarik di mana setiap pembelian atas RM50 lah kita akan membuat penghantaran terus ke pintu rumah anda. Betul. Secara percuma lah kat situ. Tapi di Klang Valley sahaja. Saya kena mention juga. Ya, di Klang Valley nanti ada salah faham pula. Sebab kita nak satunya adalah pergerakan tu kita nak itu yang paling penting. Kalau contoh, sebagai contoh kalau nak hantar tiba-tiba dah melepasi orang kata Negeri Sembilan, okey, ataupun Perak sikit di atas Rawang sikit tu kan, Rawang sikit atas tu dah dekat Tanjung Malim, kan. So jadi dah jauh dah tu sebenarnya kan. Betul. Itu dekat mungkin dah sejam sudah lebih dekat 2 jam nak ke sana tu sebenarnya. Itulah saya memang gigih lah kita punya one of our team kan daripada Rawang gerak. Setiap hari lah ulang-alik. Betul. Dia punya kegigihan tu kita memang sangat hargai lah. Dengan dia punya lawak-lawak dia. Kan kalau dia tak ada sehari saya macam kurang suram hidup. Kurang seri lah. Kurang seri. Soalnya kita ada antara tawaran yang kita ada lah. Kita ada yang pertama, Syalan sebut tadi lah. Kita ada 5 Mandarin. Sempena dengan Chinese New Year yang bakal tiba. Betul. Mungkin kita pun tahu dalam keadaan PKP sekarang mungkin sambutannya agak kurang meriah lah berbanding dengan tahun-tahun yang sebelum-sebelum ini. Tapi jangan suramkan lagi sambutan tahun baru Cina anda dengan tiadanya 5 Mandarin. Betul. So kita ada tawarkan 5 Mandarin dengan harga RM38.40 sahaja. Di mana dalam satu kotak ni ada 24 pieces. Size dia size L. Okey, dah buka. Tak apa buka je Man. Tak ada masalah. Buka boleh. Size L RM38.40 dengan ada 24 biji lah. Okey, letak kat sini dululah plastik ni. Macam selit ya. Ingat kantin sekolah ke ni? Tak ya, waktu sekolah dulu, Man batuk kan makan 3 je. Dia bagi 5 je batuk ni. Okey. So, waktu sekolah Man, saya share mana kan Man cakap pasal selit tu. Okey. Kantin sekolah. Bukan kantin sekolah. Di sekolah saya
pada tahun 2000, saya tak ingat lah. Jangan sebutlah. Nanti orang kata macam tua sangat lah pula kan. Okey. Sekolah saya tiada tong sampah. Okey. Mereka telah pengetua saya. Pada ketika itu dia mengarahkan untuk semua tong sampah tidak boleh ada di sekolah. Jadi apa yang budak-budak boleh lakukan kecuali di kantin lah. Mungkin di kantin tu boleh lah. Tetapi di bilik darjah dan dia panggil susu gajah kan. Susu gajah tempat laluan tu. Also dekat situ memang tak boleh ada tong sampah. Dalam kelas pun tak boleh ada tong sampah. Kerana apa? Dia akan minta untuk student bawa balik sampah itu. Dan benda tu sampai sekarang lah kadang saya terikut-ikut. Bagus Saya pun mungkin first time dengar ni. Mungkin dah banyak dibuat di sekolah lah. Tapi ini mungkin memupuk semangat. Maksudnya kebersihan di antara murid-murid. Maknanya dia tak ambil mudah lah. Dia tahu sampah dia tu kalau aku buang orang nampak. Kalau dia buang nanti orang akan nampak. Betul. So dia akan keep dia punya sampah tu dalam poket dia, dalam beg sekolah dia. Dan bawa balik ke rumah lah. Betul. Menarik juga kempen tu. Betul. Cumanya, yalah, sebab macam saya ni ada short term memory loss. Kan? Masuk plastik sampah tu tak berapa lama pula dalam beg sekolah. Kalau saya teringat lah. Dah berulat. Tak, bukan. Sebab mungkin dia benda macam plastik saja. Contohlah kita makan roti kan. Kertas plastik dan sebagainya. Niat kita bawa balik dan buang. Betul. Tapi disebabkan saya ni ada masalah pelupa sikit. Sampai so bila saya balik ke sekolah besok saya buka beg ada lagi. Kononnya tak apalah, balik nanti. Dan again and again. Itulah berlaku. Seminggu lah berkumpul sampah. Mungkin dah banyak sikit tu, mungkin saya boleh nampak. Berbalik kepada limau ni. Kita dah kopik, kita try. Dah boleh try. Bagi Alan try dulu. So selain daripada kita ada limau mandarin, tuan-tuan puan-puan yang mungkin baru bersama dengan kami di Big Tuas Grocery. Manis. Kita juga ada buah limau Lan. Buah oren. Buah oren. Apa beza buah oren dengan buah limau Lan? Apa beza buah oren dengan buah limau? Mungkin tekstur dalam Kalau kita tengok buah limau, dia ada dia punya ulas-ulas tu. Kalau buah buah oren, dia macam mana? Dia kita kena potong lah maksud nak makan. Dia sebenarnya saya rasa dia dalam kategori adik-beradik yang sama. Cuma sepupu sepapat lah macam tu senang katalah. Maksudnya kita pun tahu. Contoh macam tumbuh-tumbuhan lah. Contoh bunga ros. Kita tahu dia adalah bunga ros, tapi terdapat pelbagai jenis bentuk bunga ros, betul? Ya, ros putih, warna dan juga bentuk. Dan seterusnya bersama juga dengan bunga raya. Sama dengan bunga raya. Bunga raya terdapat nama saja bunga raya, semua tu jenis bunga raya, tetapi bentuk dia pelbagai. Sama juga dengan buah oren ataupun buah limau ni. Sebenarnya orang kata tengok tekstur buah dia Lan macam buah limau. Kita tahulah dia berulas-ulas macam ni, kan? Tapi kalau buah limau dia bukan macam ni kan tekstur dia. Tahu tak? Kita kena potong dan kita makan macam ni. Dia sebenarnya kalau kita buka, kita betul-betul kita pandai kopik, boleh juga kita akan dapat satu-satu juga. Sama je boleh. Tapi kita potong dulu kan. Tapi sebab bila kita potong dan bila kita potong kita tak nampaklah ulas tu sebab kita dah terpotong dia. Boleh try lah. Saya baru tahu hari ni. Tak, kalau rajin kopik lah. Kalau rajin. Sebab memang susah sikit nak kopik. Betul, agak susah lah. Biasa orang potong pisau je lah. Sebab tu saya kata dia sebenarnya dia ialah satu keluarga. Cuma bezanya dia sepupu kat sini, sepupu kat sana. Macam tu lah. Senang kata kita nak bapak dia. Bapak dia jangan ditanya lah. Kemudian kita ada juga apple Fuji. Apple yang rangup, yang crunchy. Saya tak habis makan. Silakan Dan. Makan besar Dan. Kemudian kita ada buah lemon. Alright, and then buah lye. And then buah apple hijau kita ada sebenarnya. Selain pada yang ada di depan anda ini, kita juga ada buah anggur Lan. Betul. Buah anggur, and then anggur orang biasa sebut merah ke anggur purple? Kalau ada sebut anggur merah ke anggur purple? Anggur merah. Anggur merah ataupun anggur purple? Kan? Kadang-kadang colour dia tu agak merah-merah sikit. Saya biasa sebut anggur.
Ini dah start mengipil. Okay. Anggur. Anggur merah. Okay, and anggur hijau. Yalah, macam malam tadi kan Sevara. Okay. Yang dibawa semalam tu. Okay. And kita ada juga buah strawberry sebenarnya. Blueberry dan strawberry yang tak perlu ke Cameron Highland. Okay, boleh dapatkan di Big to Bazaar. Saya akan hantarkan terus ke rumah anda untuk setiap pembelian RM50 ke atas. Tapi di area Klang Valley sahajalah. Okey, betul. Okay. Sebab kita nak memastikan kesegaran buah-buahan dan sayur-sayuran itu terjaga apabila sampai di rumah anda. Jadi kita tak naklah nanti sampai ke rumah anda sayur layu, buah pun dah masam ke. Sebab kita cuaca kita sekarang ini kita nampak dah berbalik kepada panas ya, panas, kering sikitlah. Okey, berbanding dengan sebelum ni adalah waktu hujan. Kadang hujan pun dia ada, of course ada pro and con. Macam saya sebenarnya, to be honest, saya lebih suka pada cuaca sekarang. Okey, saya kurang sikit pada waktu kalau hujan ni, Man. Sebab kalau hujan sebenarnya saya dia sedikit, mungkin orang kata dari segi orang yang tak suka panas ni sebab apa? Dia tak suka haba tu. Haba maksudnya nak berpeluh. Tetapi mungkinlah saya jenis bukan kata susah nak berpeluh, tapi maksudnya dengan kondisi saya ni saya tak ada masalah kalau dengan berpeluh tu. Tapi bagi saya kalau hujan ni dia lagi merencatkan pergerakan kita lah. Kan kita nak pergi kerja susah, tak kira lah anda naik train ke, naik kereta ke, naik motor ke, even naik kereta sebenarnya, even kalau anda sendiri naik kereta kenderaan macam yang apa orang kata empat roda yang bertutup orang kata. Okey, walau bagaimanapun kita kena lebih berhati-hati ketika hujan. Maksudnya anda tak kadang bila ada lopak air kita akan skidded, kita akan lari sikit kan, especially sebab banyak benda yang kita kena fikirkan, maksudnya keadaan tayar kita, brake pad kita. Kita bukannya nak main. Sebab tu saya rasa kalau hujan dia sebenarnya lebih merencatkan pergerakan anda dan menyebabkan anda sedikit slow. Bukan slow dari segi membawa kenderaan, jangan salah faham. Slow tu maksudnya okey, anda contoh yang menaiki LRT. Okey, ada setengah nak pergi ke LRT, nak kena berjalan kaki, orang kata tiada bumbung kan tempat berjalan tu. Jadi apa yang diorang lakukan, dia terpaksa tunggu dulu. Kadang sebab ada ada payung, tak ada payung. Kadang ketika itu payung tak ada, jadi nak kena tunggu dulu. Jadi pergerakan anda terbatas sedikit lah. Saya tertarik yang sebut tentang lopak air tadi. Sekarang pun sebenarnya banyak juga kes-kes yang kalau Alan ada follow Brotherhood Ya. Okey, kes-kes di mana yang lopak-lopak air ni atau lopak jadi yang agak berlubang, loophole lah. Okey. Yang mana bila tak diturak dengan betul, okey. Bila hujan air bertakung kan, nampak macam kawasan tu tak ada lubang. So motor-motor yang lalu-lalang di situ sangat-sangat berisiko sebenarnya. Jangan kata ada hole yang macam tu je, manhole juga sebenarnya. Padahal manhole tu is something yang orang kata benda yang biasa. Okey, tapi mungkin disebabkan oleh jalan yang mendap dan sebagainya. Okey, perubahan struktur jalan di situ. Dia agak beralun. Ya, betul. Dia akan menyebabkan sebenarnya orang motor, especially motor akan tersangkut di situ. Akan boleh jatuh. Betul, itu yang saya selalu kadang risaukan, especially untuk rider ni, yang bawa motor, okey. Dia kadang bukan salah dia pun. Kadang kita macam especially waktu pagi, kadang kita naik kereta sebagai contoh. Kan kita tahu kalau siapa yang dah membawa kereta ni, kadang dia pun tahu, kadang especially when it comes to pagi-pagi nak pergi kerja kan, motor akan macam menyelit-nyelit kan, cepat. Kadang mungkin ada kesilapan itu daripada rider itu sendiri. Tetapi kadang-kala mereka ni jalan tak kacau orang pun, straight je, jalan dia orang betul je. Tetapi akibat daripada kecuaian orang lain, mereka yang menjadi mangsa. Macam sebelum ni saya nampak yang the latest case rider, I can't remember whether that one Foodpanda ataupun Grab. Rasa Foodpanda kot yang meninggal tu ke? Yang kereta daripada belakang, Azia kalau tak salah saya. So itu memang sangat kesian lah. Dia jalan memang tak ada, memang tak, kalau tengok daripada video tu memang bukan. Yang itu saya duduk lagi, yang satu lagi yang Foodpanda tu yang meninggal tu, yang betul, yang Foodpanda tu. Betul. Sekarang ni dalam keadaan orang yang agak terdesak dengan kekangan kewangan ini. So kebanyakan orang lah, especially ketua keluarga banyak mengambil inisiatif untuk menjadi rider Foodpanda. Buat 2-3 kerja ni. So
mungkin yelah kita fahamlah kita bawa motor ni dalam keadaan kita nak kejar order lagi, nak Betul. nak apa, deliver pada customer. So semua ni akan menyebabkan kadang-kadang mereka ni agak terkejar-kejar. So pertimbangan di atas jalan raya tu akan menyebabkan mungkin agak kurang sikit waktu tu. So mungkin risiko kemalangan tu makin menaik sebenarnya. Betul. So Okey. kita berdoakanlah mungkin untuk yang mencari rezeki dengan cara tersebut supaya dijagalah terselamat daripada sebarang kemalangan. InsyaAllah, amin. Okey, so jadi kita berbaliklah kepada Big Two Bazaar Groceries kita. Jangan lupa sekiranya anda ingin membuat tempahan, okey, ada 3 cara. Yang pertama sekali, anda boleh terus layari Facebook kami, okey, www.facebook.com/big2bazaarofficial. Okey, and then okey, dekat situ ada link, okey, untuk anda download. Itu yang pertama sekali, dia akan terus bagi Google Form kepada anda. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui tempahan WhatsApp. Okey, anda boleh hubungi kami di nombor 0124277783, okey, untuk anda berhubung dengan customer service. Tim customer service kami, okey, dan mereka akan membantu anda. Itu yang kedua, dan yang terakhir sekali adalah melalui QR code. Okey. Okey, sekarang anda lihat sekarang QR code ini. Okey, anda boleh buat tempahan. Just scan saja QR code ini dan dia akan juga terus ke Google Form. Okey. Mungkinlah kita sebut sekali lagi kan. Sebarang tempahan yang dibuat sebelum jam 6 petang, okey, akan dihantar kepada anda pada keesokan harinya lah. Betul. Kita buat hari ni, so kita akan hantar pada hari Khamis. Right? Tapi kalau tempahan dibuat pada jam 6 petang dan ke atas, okey, so order anda itu akan dikira sebagai order pada hari Khamis, maknanya pada keesokan hari dah. So maknanya penghantaran akan dibuat pada hari Jumaat. So kalau nak sampai besok, order hari ini sebelum jam 6 petang. Betul, man. Okey, jadi itu saja saya rasa untuk hari ini, untuk pagi ini, untuk Big Two Bazaar Groceries lah. Okey, seperti biasa, sebab memandangkan kita dalam mood Chinese New Year, Chinese New Year. Jadi selepas ini produk ini kita akan sentiasa mengingatkan anda tentang produk udang. Jadi kita akan berjumpa lagi selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini.
Hai, kita kembali bersiaran. Kembali. So kita tadi dah bersama dengan saya Luqman dan juga Azlan Jaiz dengan Betul. Bazar Grocery. So sekarang Ilan, kita dengan produk Wudang. Okay, bila dengan nama Wudang tu sendiri, orang dah boleh dah agak dah sebenarnya. Adakah udang yang dimaksudkan tu udang ataupun udang sekadar jenama? Okey, nama memang jenama dia adalah udang. Okey, tetapi dia adalah crackers ataupun keropok udang. Tapi ada kelainan lah. Takkanlah kita nak jual keropok udang-udang biasa. Betul tak? Sana kita tahu lah banyak yang menggunakan perisa. Perisa tiruan. Tiruan, betul. So kita makan pun kadang-kadang menyebabkan tekak kita tu jadi gatal. Yalah, mungkin ada setengah orang dia a bit sensitif kan. Macam sebagai contoh, kalau kita bercerita tentang perisa tiruan ni Man. Okey, macam sebab saya kan allergic kepada seafood kan. Okey, so jadi bila when it comes to macam kita pergi steamboat. Okey, jadi kawan-kawan saya kadang tanyalah, Alan pergi steamboat nak makan apa? Saya kata saya makanlah yang berbola-bola tu. Dia kata kan itu kan ada udang ni. Saya cakap itu perisa je. Kalau perisa ataupun bahan tiruan yang digunakan untuk merasakan orang kata artificial flavoring tu diorang yalah, of course diorang dah buat research kan yang hampir-hampir samalah rasa dia. Yalah, kalau kita fikir secara logik Man. Okey, Man selalu membeli barangan di pasar? Selalu. Okey, udang roughly berapa sekilo? Sekarang Sekarang sebenarnya saya lama tak beli udang. Okey. Tapi biasanya saya beli udang yang tak pastilah udang apa agak besar agak besar lah. Dalam 30. Okey, katalah kan sekarang ni kan ramai ada yang jual di luar seekor RM1 sebagai contoh kan. Okey. Kita tahu itu macam promo lah. Orang kata banyak yang murah kan seekor RM1. Tapi kalau kata yang biasanya harga biasa dia memang agak mahal. Okey, tetapi kalau katalah contoh kita pergi beli yong tofu ataupun kita beli pergi steamboat, kan ada yang berbentuk macam udang, dia macam bengkok sikit kan. Bukan berbola dia macam bentuk udang tu. Okey, takkanlah semurah itu kalau anda beli kan. Betul tak? Kalau kita fikir secara logik, okey, walaupun dia menggunakan isi udang tapi mungkin setakat terlampau sikit dan flavoring tu lebih banyak. Ya. Berbanding dengan produk udang. Kenapa saya cerita ni? Kerana produk udang ini sendiri, okey, dia sebenarnya menggunakan isi udang asli, okey, tanpa kepala dan juga tanpa kulit. Memang dia tak ada blend sekali lah. Betul. Okey. Jadi dekat itu dia menggunakan 65% Man. Betul, maknanya komposisi udang hilang dah suara tiba-tiba kan makan limau belum lagi dia tengok udang ni dia geram lah. gatal tekak tu kan. Okay. So komposisi udang dalam crackers ini ialah 65% lah. Okey, 65%. Okey, isi udang yang digunakan is made from a real prawn punya isi. Tu yang penting sebab kadang-kadang ada juga yang menggunakan dia blend sekali. So rasa isi udang tu agak apa panggil hilang lah. Kadang-kadang Man, sebenarnya saya pun walaupun ialah mungkin dari segi allergi saya cuma kata-kata je, alhamdulillah saya tak ada allergi yang sangat teruk macam ada setengah orang dia naik bengkak-bengkak macam tu kan. Okey. Saya biasanya saya akan start gatal mata, gatal hidung lah macam tu atau bersin-bersin lah sebab benda ni melibatkan sinus kan. Okey. Tapi macam saya sendiri, apabila dah lama saya tak makan udang, so saya akan rasa macam udang tu ada rasa hanyir tu. Saya memang jenis cepat sikit tangkap lah macam. Kalau udang yang goreng ke ataupun yang di steam ke? Kalau udang tu goreng saya rasa mungkin okey sikit macam contohlah digoreng dengan kunyit kan. Itu saya okey, tapi when it comes to yang dalam sup yang ni lah saya tak boleh lah, especially even dalam tom yum pun saya tak boleh. Sebab saya tahu Man, ini kita bercerita lah sambil-sambil kan. Okey, dalam tom yum punya paste tu sendiri dia menggunakan kepala udang sebenarnya. Betul. Paste dia tu dia bukan petis different, tetapi dia punya paste udang yang macam paste udang pula. Paste tom yum yang macam sambal tu, dia juga menggunakan. Sebab tu kalau sebenarnya anda cakap okey, anda nak makan tom yum ayam, saya tak boleh makan seafood. Okey, atau yang campur tak boleh sebab ada ni. Sebenarnya anda makan juga. Sikit lah. Mungkin nak kata sikit tak juga Man. Sebab bila when it comes to especially for masakan siam yang betul-betul purely tukar masak daripada Thailand. Diorang memang bukan letak sikit. Diorang memang tak banyak.
Okey, sebab tu kita boleh rasa. Kadang kita boleh rasa dia punya kuah dia tu. Walau ambil tom yam ayam macam saya, memang saya suka makan tom yam ayam. Okey. Kuah dia tu sendiri akan ada sikit bau udang tu. Kadang-kadang hidung saya ni sensitif sikit, terlebih dia. Ikut time. So, saya akan bau lah. So jadi macam ini, hari tu saya cuba rasa jugalah. Tapi memang tidak digalakkan kepada siapa yang memang ada masalah alergik kepada udang. Itu saya bagi tahu dulu. Okey? Sebab apa? Sebab dia menggunakan isi udang yang asli. Fresh lah. Fresh. So kalau dengan komposisi 65% tadi 65%. Tinggi tu. Tinggi. So kalau mungkin anda di luar sana yang ada alergik alahan terhadap seafood ataupun udang secara spesifik, so kita mungkin nak makan boleh lah, tapi kena sikit-sikit lah. Janganlah pula dibalun satu ni habis sekali makan. Mungkin sikit-sikit boleh dah, 1-2 ke nak rasa. Tapi saya takut nanti juga sebenarnya ada isu kan. So jadi sebab tu kita memperingatkan. Okey, kepada maksud ada disclaimer lah kat sini. So anda boleh bersedia lah. Maknanya kalau nak rasa juga, tahu kalau kita makan ni mungkin kemungkinan besar akan terima alahan tersebut. Sebab saya kalau boleh macam ialah kita kenal diri kita sendiri. Kalau anda ada masalah tersebut, cuba elakkan. Okey, so harga yang ditawarkan untuk udang ini seperti di skrin anda boleh lihat sekarang. RM59.90 berbanding harga pasaran RM72.50. Jadi penjimatan yang agak banyak di situ. Penjimatan sempena Tahun Baru Cina. Chinese New Year. So tengok dia punya box ni pun. Right. Ni memang direka khas ataupun di design khas untuk Chinese New Year yang bakal tiba tak lama lagi. Okey. Selain daripada itu, untuk bungkusan dalam ni, selain daripada kita cerita tentang harga, cerita komposisi bahan yang digunakan, okey, kita akan cerita dalam box ni apa yang ada. Itu yang paling penting kan. Orang beli RM59.90. Yes. Nanti orang ingat ada satu ni je ke RM59.90. Mahal betul kan? Sebenarnya tidak. anda akan dapat 3 set produk udang. 3 paket bukan jangan 3 set. 3 set. Set tu 1, 2, 3. Orang ingat 3 set dapat pula 3 set. Oi, banyaknya. Fahamlah pula kan. Saya akan dapat 3 perasa ataupun flavor daripada udang ini. Yang pertama yang paling saya suka, saya suka dah. Okey, iaitu udang salt egg yang paling atas ni. Okey. Selain daripada sebab rasa dia Lan memang dah ada rasa salted egg tu, tapi udang tu tak hilang rasa dia. Itu special lah. Anda jangan rasa pedas-pedas sikit. Okay, tak pedas sangat, pedas-pedas sikit. Kemudian anda boleh tambah dengan sos salted egg yolk sauce. Okey, seperti yang anda lihat di hadapan itu. Okey, dalam satu pack ni, dalam satu kotak ni anda akan dapat dua pack of ni salted egg yolk sauce ni. Okey, yang mana selain daripada itu anda juga akan dapat dia punya saucepan ni lah. Saucepan ni bukan plastik so kalau nak tahu, ni porselin. Nampak tak saya dengar bunyi kan? Okey. So memang sangat special, alright. So anda nak travel ke mana-mana, so tak perlu nak bawa bekas lah. Boleh gunakan. Tapi sebenarnya kalau anda tak guna saucepan pun tak ada masalah, sebab benda ni memang very portable lah. Betul. Boleh bawa ke mana-mana senang sebab dia ada penutup dia, anda buka saja dan tu boleh tutup balik. So boleh terus letak atas cracker dan terus makan. Betul. Okey. So memang sangat sedap lah. Kita dah test dengan rasa yang Syalan sebutlah. Dia Malaysian flavor, dia ada kari, daun kari dalam tu, and then dia ada juga cili padi. So for those yang mungkin tak tahan pedas, ambil sikit-sikit lah. Tapi saya rasa macam saya sini, saya juga tak makan pedas, saya tak tahan pedas sangat. Tapi okey lah, maksudnya ini boleh diterima lidah kita lah. Kepada orang yang tak makan pedas, seperti kawan saya lah, macam dia panggil saya macam lidah bayi. Ya, sebab saya telah orang kata bukan makanan tu saya rasa pedas. So dia kata macam dia nak try jugalah, since saya kata pedas. Dia try. Lepas tu dia kata apa yang pedas tu? Tak, first dia tanya saya, okey berapa skill saya nak bagi 1 sampai 10. Saya kata dalam 7 ke 8 lah kot. Saya kata kan. Bagi saya memang pedas sangat dah, sebab saya makan saya tak puas. Bila saya memang saya tak suka kalau makan yang terlampau pedas, sebab saya tak puas nak makan. Saya akan cepat-cepat habiskan. Okey, ayam tu, okey, memang ayam tu memang pedas sangat. So sampai kan kalau kita beli fast food kan kita dapat air kan. Okey, so saya beli 2 ketul ayam. Okey, saya beli 2 ketul ayam. 1 ketul ayam je saya makan, saya boleh habiskan 1 cup air tu. Okey. So air tu adalah air
carbonated drink lah masa tu dia bagi kan. So jadi saya boleh habiskan sampai untuk satu ketul saja saya boleh habiskan satu air tu. Jadi saya rasa macam saya tak puas lah sebab saya makan minum kan. Kenyang dengan air je sebenarnya. So jadi bila dia try tu, okay, sebab saya kata 7 ke 8, and then when it comes to dia try, lepas tu dia kata dia punya skill 1 je. Lepas tu dia terus post dekat dalam dia punya Twitter dan masa tu saya ni lidah bayi. Okey, dia orang mana lah? Orang tangan pedas ni sama ada orang Melaka. Saya tak sure pula. Okey, sebab tu rakan saya di Twitter. Rakan saya di Twitter. So jadi saya tak adalah tanya dia orang mana kan. Tapi dia sebenarnya tak juga sebab macam housemate saya, dia orang Sarawak. Okey. Dia memang kuat sangat pedas. Sangat pedas. Even waktu PKP dulu, PKP 1.0 lah. Since masa tu kan kita tak boleh keluar mana-mana kan. Okey, pada ketika itu dia boleh masak macam cili saja, sambal tu. Memang kena ada sentiasa kat atas meja. Faham tak? Maksudnya dia dah siap lah. Macam kalau kita pergi sambal yang penyet ataupun sambal hijau, dia akan buat 2 sambal. So dalam kontainer dia letak dah. Sambal hijau 1, sambal yang merah 1. Saya memang to be honest saya takkan makan lah kedua-duanya. Saya takkan makan sebab saya tahu cara dia masak. Bukan cara dia masak tak. Cara dia masak tu betul. Cuma maksudnya saya tak tahan sebab bahan cili yang digunakan terlampau pedas. Dia memang dia kata kalau sambal memang kena pedas. Macam itulah. So macam saya juga Abdul, saya memang dalam keluarga saya pun memang dikenali sebagai orang yang tahan pedas lah. Tapi kalau makan yang Maggi pedas tu, kan tahu yang meletup, yang pedas, yang ada juga ayam bakar dengan tom yum pun lagi satu tu. Itu saya tak boleh makan langsung. Macam samyang? Samyang pun tak boleh. Saya dah cuba. Tak tahu lah, saya tak rasa apa. Rasa pedas saja, rasa cili je. Kan? Rasa macam minyak cili je. Rasa maung cili macam tu semata kan? Apa orang makan ni tapi ada orang boleh tahan. So kalau itu memang saya respect betul. Ya, macam housemate saya lah. Saya katakan samyang tu macam okey, dia pula dia suka makan Maggi like yang goreng lah, Maggi goreng ke whatever tapi yang bukan berkuah. Saya pula berbeza. Saya suka makan the only one saya takkan tukar adalah Maggi curry saja. Maggi curry kan? Tapi saya Maggi curry tu itulah saya tengok kalau dia overseas kan, kita sambil cerita ni, kalau tengok di YouTube kan, orang promote. Saya salute sebenarnya Maggi curry mendapat tempat yang orang kata di hati peminat orang kata ramen ni. Okey, di luar negara. Okey, kita tahu di luar negara, especially di US kan, dia orang kadang sampai ada pertandingan makan cili yang paling pedas. Dia akan start cili yang paling tak pedas. Okey, ni dia akan naik sampai cili yang paling pedas. Betul. Tetapi kebanyakan antara mereka juga sebenarnya tak tahan pedas pun. Sampai Maggi curry yang kosong tu pun dia boleh kata pedas. Okey, tapi kalau saya masak pun, walaupun saya tak tahan pedas, saya tak tahu kenapa, sebab saya kena juga ada rasa sikit lah pedas tu. Saya letak juga cili padi. Saya akan titikkan cili padi juga. Sikit lah, at least nak bagi rasa kick tu. Mesti ada lah. Okey, so balik pada udang lah. Selain kita ada salted egg, perasa salted egg, kita ada juga depan saya ni iaitu mala. Betul. So for those yang memang nakkan rasa pedas yang betul-betul kick, tengok udang dia tu pun berapi mulut dia. Okey. So anda boleh rasa ataupun boleh mencuba mala ini kerana ia adalah rasa cili yang asli. Tapi sebenarnya saya rasa tu pedas tu ya memang ada, tapi orang kata still boleh tolerate lah dengan kepedasan dia tu. Okay, maknanya for those yang mungkin inilah saya kata mungkin suka pedas, okey, boleh makan banyak sikitlah mala ni. Okey, itu cerita dia. Okey, and then kita ada juga depan Alan tu apa Lan? Okey, ini adalah perisa rumpai laut ataupun seaweed. Jadi kepada mereka yang menggemari seaweed ataupun rumpai laut ini, anda boleh orang kata makan ni lah. Sebab dalam ni memang satu pack ni, yang satu kotak ni, okey, dia memang akan ada ketiga-tiga perasa. Tapi yang saya suka sangat tengok untuk seaweed ni okey, biasanya seaweed macam keropok yang ada seaweed ni kan, dia punya seaweed dia tu macam ala kadar je kan. Betul. Kadang rasa tak rasa je kan. Betul. Perisa
keropok tu mengatasi perisa seaweed tu. Betul. Tapi untuk udang ni macam mana? Ya, udang ni okey perasa seaweed tu dah kuat. Yang pertama. Tapi yang paling penting, dia bukan sekadar perasa. Anda boleh nampak seaweed flakes tu terlampau banyak sampai saya rasa dia punya keropok tu dah macam dah hampir ditutupi oleh hijau seaweed tu. Seaweed tu kita nak tunjuk tak boleh sebab kita tinggal yang ni je. Kan. Set. Kalau kita ada mungkin kita minta kita punya management ke. Okay. Kita untuk provide lagi satu. Kita boleh tunjuk secara live. Okey, macam mana tekstur dengan keropok ni dah kita pernah tunjuk sebelum ni. Dia agak tebal teksturnya, tapi bila kita makan dia rapuh dalam mulut. Tu yang special. Saya tak tahu macam mana dia buat. Man, sebenarnya kan macam saya just nak bagi tahu tentang produk ini telah pun disahkan halal oleh JAKIM Malaysia. So jadi anda tak perlu risau, tak perlu ragu-ragu untuk makan. Ialah for all Muslims out there lah kan. Betul tak? Sebab benda ni antara benda yang saya rasa benda pertama sekali yang orang akan tengok when it comes to makanan. Yes. Kan? Makanan lah. Betul. Sama juga macam salted egg yolk sauce ni. Dia sebenarnya mereka ni maksudnya udang ni, udang ni dia berkolaborasi dengan Luck In Coffee. Dia berkolaborasi dan mana Luck In Coffee ni pun dia pun juga disahkan halal. Jadi anda tak perlu risaulah. Memang semua produk ni memang semua halal-halal belaka. Kan? Gunakanlah tanpa ragu-ragu. Kan, tanpa makan tanpa was-was. Jangan guna je. Guna nak buat apa tu? Selain daripada kita dapat 3 perasa ini, dan juga 2 salted egg yolk sauce dan juga ada punya saucepan tu. Anda juga akan dapat ini discount card. Special daripada Wudang, alright. So anda akan dapat discount card di mana pembelian yang seterusnya anda akan diberikan diskaun 10%. Untuk pembelian yang kedua. Ialah yang seterusnya lah. So kalau anda beli satu ni, bagi saya diberi diskaun card. Lepas tu saya beri guna diskaun card lah. Kan, lepas tu bagi saya lah pula. Dah beli barang tu bagi saya. Macam tu alright. So mungkin sekarang ni adalah peluang yang terbaik untuk anda grab peluang ini kerana kita tak tahu stok akan habis bila. Betul. Memang permintaan agak tinggi. Sebab kita among our office je pun saya rasa hari tu dah sampai dekat 10 kotak. Itu among our office je. So yang di luar sana kena cepat-cepat sebelum stok habis. Kita takut harga akan berbalik kepada harga asal. Sebab antara peminat orang kata fan untuk udang ni adalah kita punya finance punya ni lah. Dia memang sangat suka. Dia memang tergila-gilakan lah. Betul. Sekarang ni pun kita mendoakan dia. Ya, dia cepat sihat lah. Cepat sembuh. Dia dalam proses menjalani pembedahan. So kita doakan agar dia sentiasa orang kata sihat lah. Sebab dia pun antara penonton setia Big to Bazaar. Saya yakin sekarang ni mungkin dia tengah menonton. Ya mungkin. Betul. Yalah daripada dia tak buat apa-apa tu kan. Duduk dekat sana, mungkin dia sedang menonton Big to Bazaar. Terima kasih. So selain tu Alana, kita nak juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada Wudang, vendor-vendor yang telah menyokong Big to Bazaar, especially yang dah menyokong kita sejak daripada tarikh penubuhan atau pelancaran Big to Bazaar pada 12 tahun 2012 yang tahun lepas lah. Betul. Telah menyokong sehingga ke hari ini. Betul. Macam saya katakan tadi, kita ulang balik yang mana harga untuk satu box ni berharga RM59.90. Jadi sekiranya anda ingin buat pembelian, anda boleh terus layari laman web kami di www.bigtobazar.com dan terus type WOO-DANG udang, dan di dalam dia dia ada 3 pack yang lain-lain perisa. Yang pertama adalah salted egg, yang kedua mala, yang ketiga sini ada seaweed. Seaweed dan juga mala. Dan dekat dalam tu juga anda akan dapat satu set ni ada dua salted egg yolk, 2 paket sos lah. Yang mana memang rasa dia sedap sangat. Betul. Kita boleh makan dia saja. Saya makan dia saja lah. Sebab kan dekat rumah saya,
kan husband saya dia suka masak tau. Okey. Okey, dia suka masak. So dia ada beli powder salted egg ni. Okey, salted egg ni punya powder. Tapi biasanya yang itu kita kena orang kata buat sendiri. Kita kena tambah, kita kena adun sendiri segalanya kan. Betul. Okey, tetapi untuk produk yang Luck In Coffee ni yang mana Wudang ni berkolaborasi, okey dekat dalam ni anda tak perlu risau, dia bukan kosong semata-mata, bukan sekadar orang kata salted egg powder saja dan juga perasa, tidak, sebab dekat dalam ni memang dah ada sekali garlic, ada curry leaf, ada cili padi, ada chicken stock. So dia punya rasa tu superb lah. Saya tak boleh nak gambarkan. Sangat Malaysia rasa dia. Betul. Itu yang penting sebenarnya. Okey, alright. Okey dah kita mungkin sikit yang kita packaging dia dah. Agak special sebenarnya. Okey. So kalau anda tengok di sini, dia ada dia punya seal Boleh nampak tak kamera? Saya takut tak nampak. Nampak. Boleh nampak dia punya seal tu. Alright. Sebenarnya selepas anda koyakkan dia punya plastik penutup atas tu. Okey. Buka, makan, anda boleh seal balik. So jadi tak perlulah. Ada kan secara biasalah lipat ikan. Ataupun transfer ke kontainer ataupun bekas yang saya rasa tu jarang berlaku kan. Jarang berlaku. Saya kalau beli macam tu lah, macam beli biskut Cheese More yang besar tu untuk anak saya. So lepas habis makan saya kena transfer. So, kalau kita ikat pun, sebab dia kan dia ada macam dia punya kontainer yang plastik tu. Kalau kita ikat, kadang-kadang masuk juga angin. So dia jadi lemau lah orang kata. Biasanya akan transfer ke bekas ataupun yang kedap udara lah. Okey, saya faham. Lah. Tapi yelah, mungkin saya tak praktiskan sangat sebab apa saya tak makan biskut. Mungkin lah. Kadang macam keropok yang diorang ni memang tahulah, memang saya tak makan sangatlah benda-benda macam ni. Keropok ikan ke apa, kita akan lepas kita gorengkan tu. Yang tu memang biasanya akhirnya kita buat dalam ni lah. Masuk dalam bekas lah. Sebab takkan masuk dalam plastik pula kan. Kita bukan nak jual papedem kat kedai mamak. Benda pula ni. Tak ada sebab kan biasa kan masuk dalam plastik kan, ikat kan. Lepas tu kita minta dekat ni kan. Sebab kedai Melayu dia akan bungkus ni keropok ikan. Kedai mamak dia bungkus papedem. Benda yang sama tapi isi dalam berbeza. Kan mungkin kita dah di penghujung untuk sesi pagi ni. Alright, kita ulang sekali lagi pada anda yang mungkin baru bersama dengan kami. Hari ini kita bercakap atau berkongsi tentang produk udang yang mana asasnya ataupun ingredient utamanya hanyalah udang. Betul. 65%. 65% komposisi udang dalam setiap packaging ini. Yang mana setiap packaging ini ataupun setiap package ini adalah 70 gram berat bersih. Dan juga yang isi yang digunakan adalah isi udang tanpa kulit dan juga kepala. So memang for those yang macam anda sebut tadi lah, mungkin ada allergic. So kena berhati-hatilah, kita bagi tahu siap-siap supaya nanti tak berlaku sebarang implikasi lain lah, komplikasi lain. Komplikasi yang mungkin melibatkan kesihatan ni bahaya juga sebenarnya. Alright, so kita dah penghujung Ya betul, itu saja untuk pagi ini. Anda jangan lupa nanti pada pukul 11 pagi kita akan ada satu program campak-campak resepi Rafiah. Tapi bukan campak-campak resepi Rafiah hari ini. Dia adalah campak-campak resepi Azlan. Apa yang Azlan akan masak hari ini. Tetapi one thing man, kita nak bagi tahu yang mana Big to Bazaar telah menjadi gold sponsor untuk Malaysian Property Visual Live Talk Show yang akan bersiaran setiap Sabtu jam 3 petang di Facebook page Malaysia Property, Facebook page Malaysia Kini. Sebab kita akan cross post di Malaysia Kini. Jadi tahniah diucapkan kepada Big to Bazaar kerana telah menjadi gold sponsor. Ya, betul. Dan terdapat pelbagai jenis hadiah. Betul. Yang paling penting hadiah tu setiap minggu jumlah hadiah dia adalah RM25,500. Apa lagi ada dekat dalam tu? Ada iPhone 12 Pro Max dan ada juga TV. TV Sharp 60 inci. And then yang seterusnya ada laptop by Hewlett Packard. Dan ada juga voucher daripada Big to Bazaar. So jangan lepaskan peluang tonton program ataupun talk show Malaysia Property pada hari Sabtu ini jam 3 petang.
Okey, dan anda kena tunggu sampai habis lah untuk dengar ataupun dapatkan soalan. Betul. Jangan lupa untuk kami saksikan. Yes. Okey, kerana apa? Kerana saya akan menjadi moderator pada hari tersebut. Saya juga Husni bersama juga dengan talk show tersebut. Betul. So, kami akan memberikan soalan yang cepu mas. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada anda kerana bersama dengan kami selama 1 jam. Kita akan berjumpa lagi pada jam 11 pagi. Jadi kita akan tangguhkan dululah. Okey. Jadi assalamualaikum. Bye-bye.